Selamat sejahtera. Saya Lim Shuhui dari kelas 4 Bestari. Okay, welcome to my PPT slides. Okay, so hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang bab 15, iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. So hari ini saya akan fokus dalam subtopik 15.7, iaitu pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okay, so pertama sekali saya akan menerangkan tentang maksud pertumbuhan organisma. Kawan-kawan boleh rujuk buku teks dari muka surat 303. Apa maksud pertumbuhan organisma? Pertumbuhan organisma merupakan proses kekal serta tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan jisim badan organisma. So, kalau nak mudah faham, sebenarnya pertumbuhan ini merupakan perubahan yang berlaku dalam organisma. So, pertumbuhan ini dia melibatkan pembezaan dan pengkhususan sel. Apa itu pembezaan sel? Pembezaan sel merupakan proses di mana sel berubah dari satu jenis sel ke satu jenis sel yang lain. Okay. Sel paling biasanya berubah kepada jenis yang lebih khusus. Contohnya zigot. Zigot mudah menjadi sistem tisu dan jenis sel yang kompleks. Proses pertumbuhan ini melibatkan pertambahan kuantitatif dan juga pertambahan kualitatif. Pertambahan kuantitatif tu maksudnya apa? Itu menunjukkan kepada pertambahan yang kekal seperti yang disebutkan tadi, iaitu pertambahan saiz ke, isi padu, ketinggian dan juga bilangan sel. Manakala pertambahan kualitatif tu dia berkaitan dengan kerencaman sel. Maksudnya kerencaman tu maksudnya pelbagai jenis. So, pertambahan kualitatif ni menunjuk kepada segi, bentuk, fungsi dan juga kerencaman sel. Okey, seterusnya saya nak menerangkan tentang parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. So, pertumbuhan ini merupakan perubahan saiz dan isi padu kan. Okay, so apa yang boleh kita buat untuk mengukur pertumbuhan dalam manusia dan haiwan? Okay, contohnya, kita boleh menunjuk kepada pertambahan ketinggian dan juga panjang sesuatu organisma. Seterusnya, terdapat lagi satu jenis parameter iaitu perubahan jisim, iaitu jisim segar dan juga jisim kering. Jisim segar tu yang normal lah, yang biasa kita buat tu, iaitu pengukuran jisim yang tidak melibatkan kematian organisma. Okay. So, kaedah pengukuran ini sebenarnya tidak tepat kerana terdapat kandungan air dalam badan organisma. Okey, dan kandungan air ini akan sentiasa berubah. Oleh itu, jisim segar ini walaupun kita boleh mengetahui ataupun boleh digunakan untuk mengukur pertumbuhan, tapi sebenarnya adalah tidak tepat. Terusnya, jisim kering. Okey. Jisim kering ini dia merujuk kepada jisim organisma selepas semua air telah disingkirkan daripada badan. Okey, untuk pengetahuan, kandungan air dalam badan kita sebenarnya adalah 70% lah. Okey, so banyak air dalam badan kan. So kalau guna kaedah ini sebenarnya tidak sesuai sebab organisma itu perlu disingkirkanlah air dia. So kaedah ini dia sesuai untuk tumbuhan. Macam mana proses ini dia menjalan, iaitu organisma itu perlu dikeringkan di dalam ketuha pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, so kalau macam ni dia memang tidak sesuai untuk manusia lah kan. Okey, so selepas dikeringkan, so maknanya kandungan air dalam
badan semua telah disingkirkan kan. Okay, so dia akan timbang jisim dia dengan tepat lah. Ini memang tepat sekali. Okay, dengan singkirkan kandungan air dalam badan, baru timbang. Pertumbuhan serangga. Serangga ini merupakan organisma yang mempunyai rangka luar. Ingat lagi kawan-kawan, sebelum ni bab 14 yang saya juga pernah ceritakan sedikit tentang jenis rangka. Jenis rangka tu ada 3. Rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, rangka dalam tu untuk manusia dan juga ikan lah. Rangka luar untuk serangga dan rangka hidrostatik untuk ulat. Okay. So, rangka luar tu, so serangga tu merupakan haiwan yang mempunyai rangka luar lah. So, dia juga mengalami pertumbuhan, tetapi dia dibahagi kepada 2 jenis, iaitu metamorfosis lengkap dan lagi satu metamorfosis tidak lengkap. Kawan-kawan boleh rujuk buku teks muka surat 304 Okay, so first saya akan terangkan metamorfosis lengkap dahulu. Metamorfosis lengkap ni contoh serangga ialah rama-rama. Rama-rama menjalani metamorfosis lengkap. Okay. So dalam metamorfosis lengkap ni dia terdapat 4 peringkat iaitu telur, larva, pupa dan juga dewasa. Boleh rujuk gambar dalam buku teks sebab dalam buku teks punya gambar dia lebih jelas. Okay. So apa yang berlaku sebenarnya, rama-rama dewasa kan, dia selepas persenyawaan dia menghasilkan telur. Okay, ini merupakan peringkat pertama. Telur ni dia akan membesar dan seterusnya terdapat beluncas yang menetas daripada telur. Okay, so beluncas ni merupakan peringkat kedua iaitu larva. Okay. Beluncas ini dia akan makan daun untuk membesar. Okay, ini normal kan, sebenarnya tahu. Okay. Lepas tu apa yang berlaku? Beluncas akan mula menjadi pupa. Okay, apabila sampai peringkat pupa tu maknanya peringkat ketiga lah. Okay. Selepas itu perkembangan pesat berlaku di peringkat ini. Itu peringkat ketiga. Okay. Seterusnya, rama-rama akan muncul daripada pupa dengan sayap yang masih lembut dan juga berlipat-lipat. Apabila rama-rama ini dia muncul daripada pupa, dia akan semakin membesar. Okay, so apabila dia menjadi dewasa, dia dah sampai peringkat 4. Okay, seterusnya metamorfosis tidak lengkap. Kenapa disebut sebagai tidak lengkap ataupun dinamakan sebagai tidak lengkap? Sebab serangga ini dia mengalami ekdisis berulang kali. Ekdisis tu nanti seterusnya saya akan terangkan lah ataupun saya bagi definisinya sekarang, iaitu ekdisis tu sebenarnya rangka luar baharu terbentuk di dalam rangka luar lama. So, contoh serangga yang menjalankan proses metamorfosis tidak lengkap ialah belalang. Okay. So,
sama juga belalang dewasa selepas persenyawaan dia akan menghasilkan telur kan. Okey, so apa yang berlaku seterusnya? Iaitu nimfa. Okay. Telur ini dia membesar, dia menjadi nimfa. Nimfa tu merupakan serangga yang masih kecil lah. Okay. Dia menetas daripada telur. Sama macam rama-rama tadi tu, cuma yang tadi tu larva, ini disebut sebagai nimfa. So, seterusnya dia akan menyalin rangka luar semasa ekdisis. So, ekdisis berlaku beberapa kali sehingga serangga menjadi dewasa. Maknanya, dia punya rangka luar baharu tu akan terbentuk berulang berkali-kali di bawah rangka luar lama. Okey. So, maknanya dia akan bertukar dia punya rangka banyak kali lah. Okay. So, selepas peringkat ataupun proses ini berlaku, dia akan menjadi dewasa. Okey, seterusnya buku teks muka surat 305. Fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Okey. So, lengkung pertumbuhan ini dia menunjukkan kepada kita punya pertumbuhan proses dia macam mana lah. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya, semakin meningkat umur, maknanya ketinggian kita juga akan dipengaruhi. So, boleh nampakkan graf ni dia sebenarnya diplot dengan menggunakan umur, berdasarkan umur dengan ketinggian. Okay. So, lengkung pertumbuhan ini, dia bercorak sigmoid. Sigmoid tu macam S lah sebab kalau tengok dalam buku ataupun di dalam gambar slide ni, dia sebenarnya macam bentuk S. Lengkung pertumbuhan sigmoid ini dia dibahagi kepada 6 fasa, iaitu fasa permulaan, fasa pertumbuhan pesat, fasa pertumbuhan perlahan, fasa matang, fasa penuaan dan juga fasa kematian. Okay, dalam slide ini, graf yang saya letakkan tu, dia kurang satu fasa iaitu fasa kematian. Tapi kalau rujuk dalam buku teks adalah. Okay. So, apa yang berlaku sebenarnya dalam fasa permulaan? Kadar pertumbuhan adalah rendah. Okay. Kenapa dia rendah? Iaitu boleh dianggapkan masa bayi. Kalau tengok dalam graf tu, dia ada tunjukkan. Dia ada tulis. Okay. So, berdasarkan graf, kita boleh nampak dia sebenarnya meningkat sedikit. Okay. So, kenapa macam ni? Sebab ini juga merupakan fasa penyesuaian. Okay. Dengan sumber baharu yang wujud di persekitaran. So, maksudnya fasa ini merupakan masa yang diperlukan ataupun masa untuk menyesuaikan dengan persekitaran. Okey, seterusnya fasa kedua iaitu fasa pertumbuhan pesat. Okey. Okey, ini maksudnya tumbuh dengan pesat lah. Okey, kadar pertumbuhan paling cepat. Okey, sebab tu dinamakan sebagai pertumbuhan pesat. Selepas menyesuaikan dengan sumber baharu di persekitaran kan. Okay, so maknanya pembahagian sel dan pemanjangan sel akan berlaku dengan aktif. So, saiz organisma akan bertambah dengan cepat. Ini dinamakan sebagai fasa pertumbuhan pesat. Seterusnya, fasa pertumbuhan perlahan iaitu fasa ketiga. Ini berlaku semasa remaja. Okey. So, kadar pertumbuhan telah menjadi lambat. Okey, kalau banding dengan fasa kedua lah. Okey. So, dia berlaku pada kadar yang tetap. Okey, maksudnya sel tu dia telah mencapai saiz yang maksimum dan tidak akan berubah lagi. Akan kekal sama sahaja. Okay, so sel akan mengalami pembezaan yang menghasilkan kerencaman sel. Okey, macam yang saya terangkan tadi, maksudnya dia akan
sel tu dia akan berubah dari satu jenis sel ke satu jenis sel yang lain. Okey, contohlah organisma manusia dia merupakan organisma multisel kan. Manusia merupakan organisma multisel. So maknanya sel tu dia akan dari zigot menjadi dia akan berkembang ataupun uh, melakukan proses pembezaan inilah. So muncullah ataupun telah hasilkan sel-sel yang pelbagai jenis sel-sel lain yang menjalankan fungsi khusus. Okey, seterusnya fasa matang. Fasa matang ni berlaku maksudnya dewasa lah. Okey. So pada peringkat dewasa ataupun telah menjadi dewasa, dia telah mencapai fasa matang. Okey. So kadar pertumbuhan ialah sifar. Sebab yang saya cakap tadi tu, fasa pertumbuhan telah menjadi perlahan kan pada fasa yang ketiga tu. So apabila sel tu telah mencapai saiz maksimum, dia tidak akan membesar lagi. So apa yang akan tumbuh lagi tu? Tak kan? Okay, so kadar pertumbuhan akan menjadi sifar. Okey, kadar pembahagian sel adalah sama dengan kadar kematian sel. Maksudnya, pembahagian sel yang berlaku sebenarnya adalah untuk menggantikan tisu yang rosak dan juga tisu yang mati sahaja. Dia tak akan bertambah lagi. Dia cuma menggantikan tempat. Ini maksudnya kadar pembahagian sel adalah sama dengan kadar kematian sel. Semasa sel itu mati, pembahagian sel akan berlaku. Tapi hanya untuk menggantikan tempat sel yang mati tersebut sahaja. Okay. Fasa yang kelima iaitu fasa penuaan. Kawan-kawan boleh rujuk dalam graf dalam slide tu sebab dia ada bagikan dia punya peringkat umur dia. So apabila telah sampai umur 65, fasa penuaan akan berlaku. Okay. Kadar pertumbuhan menjadi negatif. Maknanya dia akan semakin menyusut. Okay. So organisma akan mengalami proses penuaan. Okay. So kalau tengok kita punya atuk nenek kan, sebenarnya dah tahu dah atuk nenek tu sebenarnya dia dah sampai fasa penuaan. Maksudnya dia punya kadar pertumbuhan menjadi negatif. So graf tu dia semakin menurun kan. So atuk nenek kita ni kita akan tengok dia punya ketinggian tu dia semakin rendah. So fasa terakhir iaitu fasa kematian. Okay. Fasa kematian ni dalam gambar dalam slide ni tak ada dalam buku teks ada. Kawan-kawan boleh rujuk. So fasa kematian ni dia berlaku selepas penuaan. Okey, mungkin apa yang berlaku? Mungkin organisma itu menghidap penyakit, kekurangan sumber makanan atau ruang dan akhirnya akan menyebabkan organisma itu mati. Okey, selepas mengenali lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan, kita akan menuju ke lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi haiwan berangka luar. Okey, yang saya cakap tadi tu, haiwan berangka luar, contoh dia belalang ke. So, apa yang berlaku sebenarnya? Mari kita bincang sama-sama. So, graf untuk haiwan berangka luar ataupun lengkung pertumbuhan untuk haiwan berangka luar, dia juga dibuat ataupun diplot dengan menunjukkan ataupun berdasarkan masa pertumbuhan dan juga panjang badan. Okay, so kalau tengok dalam graf tu, dia mempunyai garisan mendatar dan juga garisan menegak kan. Okay. Garisan mendatar tu sebenarnya juga dikenali sebagai instar. Okay. Manakala garisan mendadak tu menunjuk kepada proses ekdisis berlaku.
Apabila mencapai suatu tempoh masa, nimfa akan melakukan proses ekdisis secara beberapa kalilah, secara berkala. So untuk membolehkan dia tumbuh. Bahagian mendata graf, so maknanya menunjukkan pertumbuhan sifat. Manakala yang menegak tu iaitu selepas berlaku proses ekdisis, serangga akan membesar, mengalami pertambahan panjang badan. So, selepas berlaku proses ekdisis, saiz akan bertambah dengan cepat. Sebab tu dia punya graf menunjukkan dengan garisan menegak tu. Selepas beberapa kali ekdisis ni berlaku, serangga akan mencapai peringkat dewasa lah. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang apa yang berlaku semasa ekdisis. Ekdisis ni merupakan rangka luar baharu yang terbentuk kan di bawah rangka luar lama. So semasa serangga perlu membentuk rangka luar baharu, dia perlu menambahkan isi padu badan. Sebab rangka luar baharu tu dia belum menjadi keras. So dia perlu tambahkan isi padu badan dengan cara menyedut udara. Apabila udara disedut ke dalam badan, isi padu badan akan meningkatkan macam peparu tu. So badan akan menjadi kembang. Tindakan ini dapat memecahkan rangka luar yang lama. Apabila isi padu serangga ataupun badan serangga tu menjadi kembang, rangka luar tu tidak dapat menahankan. So dia akan pecah. So selepas proses ini berlaku, rangka luar baharu tu dia akan keluar dari rangka luar lama. Ini maksud dia lah macam kita pakai baju kan, terlalu gemuk, lepas tu dia terus koyak. So ini maksud dia lah untuk tambahkan isi padu, biar rangka luar lama tu boleh pecah. Akhirnya serangga akan mengembangkan badan dia. Sekali lagi sebelum rangka baharu menjadi keras. So ini sebagai satu perlindungan jugalah sebenarnya. Sebelum rangka baharu tu menjadi keras, badan dia juga akan mengembang dengan cara menyedut udara. Itu sahaja pembentangan dan juga penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. So, saya ada sediakan 2 video dan juga telah letakkan dia punya website dekat bawah. So, kawan-kawan boleh rujuklah 2 video ini. Sekian, terima kasih.